Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Taala pada hari ini kita dapat bertemu sekali lagi dalam pelajaran ibadah. Dalam pelajaran ibadah ini kita akan belajar berkenaan dengan tajuk syarat sah azan dan iqamah. Sebelum ini kita telah mengetahui apa maksud azan dan iqamah dan hukumnya serta perkara sunat ketika azan dan juga lafaz-lafaz yang dilakukan oleh muazzin ketika melakukan azan. Dan pada hari ini kita akan lihat pula berkenaan dengan syarat sah azan dan iqamah. Cuba kita lihat apakah syarat sah azan dan iqamah. Jom. Syarat sah azan dan iqamah pertama iaitu Islam. Orang yang nak melakukan azan iaitu muazzin mestilah orang yang beragama Islam, baru dikira sah azan dia. Maknanya tidak sah azan yang dilakukan oleh orang kafir. Kedua, syarat sah azan dan iqamah iaitu mestilah mumayyiz. Muazzin itu mestilah mumayyiz, iaitu maksud mumayyiz tahu membezakan antara baik dan buruk. Selalunya umur mumayyiz ini 7 tahun. Bila kanak-kanak yang berumur 7 tahun ke atas dikira telah sampai mumayyiz, telah dikira sebagai mumayyiz, maka layak untuk dia melakukan azan, menjadi muazzin. Kanak-kanak yang berumur sebelum 7 tahun dikira sebagai bukan mumayyiz, maka tidak sah azan. Ketiga, syarat sah azan dan iqamah iaitu mestilah seorang lelaki. Orang yang nak melakukan azan mestilah seorang lelaki. Tidak boleh seorang perempuan melakukan azan. Kecuali perempuan hanya diharuskan untuk dia melakukan iqamah. Bila mana semasa melakukan iqamah itu perempuan melakukan iqamah di kalangan mereka sahaja. Tidak ada kaum lelaki, maka dibenarkan. Tetapi jika ada lelaki, maka tidak dibenarkan seorang perempuan melakukan iqamah. Jadi syarat sah azan itu mestilah seorang lelaki yang beragama Islam dan telah sampai umur mumayyiz. Keempat, syarat sah azan seterusnya kita lihat, beri perhatian, yang keempat iaitu berakal, mempunyai akal fikiran, tidak gila. Orang yang gila tidak sah azan, tidak sah laungan azan beliau. Mestilah orang yang melakukan azan itu orang yang berakal, mempunyai fikiran. Yang kelima, syarat sah azan dan iqamah iaitu masuk waktu solat. Jika waktu solat tidak masuk lagi, azan telah dilakukan, maka azan tersebut tidak sah, tidak terima. Contoh, waktu zuhur masuk pukul 1.30 minit, tetapi azan telah dilakukan pada pukul 1. Sah atau tidak azan tersebut? Sudah pasti azan tersebut tidak sah. Kenapa? Kerana waktu zuhur tidak masuk lagi. Tidak masuk lagi waktu zuhur. Itu antara tujuan azan adalah untuk memberitahu masuknya waktu salat. Maka kalau kita melakukan azan sebelum masuk waktu salat, maka azan tersebut tidak sah. Syarat sah azan dan iqamah yang keenam iaitu mestilah sempurna lafaz-lafaz azan tersebut dalam satu waktu tanpa berhenti pada tempoh yang panjang. Lafaz azan ini bermula daripada lafaz Allahu Akbar sehingga lafaz la ilaha illallah, sehingga lafaz yang terakhir iaitu la ilaha illallah itu mestilah lafaz tersebut sempurna dalam satu waktu yang sama tanpa berhenti lama dalam tempoh yang panjang. Contohnya, bila dilakukan azan Allahu Akbar, sebelum mengucap asyhadu an la ilaha illallah, ada waktu senggang yang lama dalam tempoh yang panjang, maka azan tersebut tidak dikira sah. Contohnya, azan Allahu Akbar, sebelum melafazkan asyhadu an la ilaha illallah tu kita buat benda lain. Pergi makan, pergi main telefon, barulah kita sambung asyhadu an la ilaha illallah. Padahal dalam waktu yang
dah panjang dah kita tempoh dia, maka tidak sah azan tersebut. Mestilah laungan azan, lafaz laungan azan itu bersambung dan sempurna sehingga habis dalam waktu yang sama. Okey. Yang terakhir sekali, syarat sah azan dan iqamah iaitu tertib. Tertib ni apa? Iaitu mengikut susunan lafaz tersebut. Mesti mengikut susunan lafaz yang kita belajar pada minggu lepas. Bermula dengan lafaz Allahu Akbar, kemudian lafaz asyhadu an la ilaha illallah, kemudian asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kemudian hayya 'ala salah, kemudian hayya 'alal falah. Lepas tu Allahu Akbar, la ilaha illallah. Mesti mengikut tertib yang telah disusun, mengikut yang telah diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh kita ambil yang terakhir diawalkan. Sepatutnya asyhadu an la ilaha illallah dahulu, kemudian asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tapi dilafazkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah dulu, baru asyhadu an la ilaha illallah. Itu juga lafaz azan yang tidak mengikut tertib, maka azan tersebut tidak sah, tidak diterima. Itu antara syarat-syarat sah azan dan iqamah. Begitu jugalah iqamah mesti mengikut tertib. Mengikut tertib dan tambahan kalimah qad qamatis salah itu semasa kita laungkan iqamah. Okey adik-adik, murid-murid semua, moga-moga anda semua dapat fahami berkenaan dengan syarat sah azan dan iqamah, dan moga-moga murid-murid semua dapat amalkan di rumah masing-masing sebelum kita nak menunaikan solat fardu bersama keluarga kita, insya-Allah. Moga-moga pelajaran kita pada hari ini berkenaan dengan syarat sah azan dan iqamah memberi manfaat dan juga mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam. Sehingga kita berjumpa lagi pada minggu akan datang.